Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Itulah dia adik-adik pertabalan Perdana Menteri yang ke-9. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nazrul Rahman dan Fazli Fuad menghidupkan pagi anda Malaysia hari ini. Yes, Malaysia hari ini. Hari ini hari Isnin. Berbuka segala hari dan tadi pun kita dah pun menyaksikan selamat menjaga tugaslah kepada Yang Mohd Perdana Menteri yang ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kalau ikutkan Nas, hari ini hari Isnin Datuk Seri Ismail akan memulakan tugas rasmilah. Akan memasuki pejabat, biasalah reporter kami gambar semua. Hari pertama ya? Hari pertama. Tapi sebenarnya semalam lagi Yang Mohd Perdana Menteri dan juga timnya dah pun ke pejabat. Betul. Untuk menjadikan teks ucapan perutusan yang pertama. Itu dia. Kita Kan? telah pun menerima perutusan yang pertama pada hari Ahad semalam. Betul. Tanggal 22 hari bulan dan Ogos. Ogos dan nampaknya daripada pengisiannya Perdana Menteri yang ke-9 menengahkan konsep kekeluargaan begitu. So you are my brother. Sabar. It's social distance. Penjarakan fizikal. Terima kasih banyak. Tapi itulah di konsep yang dibawakan dan insya-Allah kita rakyat Malaysia bersatu hati. Dan jangan kita lupa ya, kita masih memerangi wabak COVID-19. Betul. Dalam putusan khas itu apa yang difokuskan sudah pastinya setiap Perdana Menteri ada yang mereka ingin sampaikan. Betul. Dan kalau kita lihat baik-baik dari segi putusan khas itu apa yang Nas katakan tadi betul, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebenarnya mengetengahkan sifat kekeluargaan keluarga Malaysia. Tapi saya percaya setiap daripada PM kita punya ucapan, ramai yang akan tertarik, ramai yang menarik minat dan setiap Perdana Menteri akan mengatakan tentang sekarang ni tentang COVID-19 dan juga untuk memacu ekonomi. Tapi apa yang saya rasa menarik semalam apabila bila saya dengar berkaitan dengan generasi muda, orang golongan muda pun boleh turut sama sebab golongan muda ini mungkin menjadi salah satu daripada pemegang taruh juga untuk membangunkan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa boleh menarik minat ramai orang nanti insya-Allah. Bukan tu saja, bukan saja orang kata stakeholder, pemangkin. Andalah pemangkin pemacu negara insya-Allah. Jadi semua harapan bergantung kepada anda, Fat. Saya sebab awak muda. Anda dah terlambat dah terlebih sikit tapi saya masih memberi sokongan kepada beliau insya-Allah. Sebab ni apa yang Datuk Seri Ismail katakan tadi semalam sebenarnya, sebab kadang-kadang ada di antara kita ni yang banyak melontarkan sebarang idea, pandangan, kritikan sebenarnya di laluan media sosial. Jadi apabila PM kita dah berkata sedemikian, mungkin kita akan wujudkan satu forum untuk golongan muda ini untuk mencetuskan pelbagai idea-idea menarik untuk kita semua nanti insya-Allah. Tapi di Malaysia hari ini insya-Allah kita bakal berbicara tentang lembaran baharu untuk kami rakyat Malaysia. Kita bakal berbicara dengan Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin dan seorang yang saya amat hormati apabila memberikan komen tentang polemik yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sekarang ini. Kita nak bercakap tentang lembaran baru negara lah nanti. Betul. Okey, apa yang akan kami bawakan di Malaysia hari ini juga, ianya berkaitan dengan DIY lah. Kan, ini adalah salah seorang daripada penuntut Institut Pengajian Tinggi yang dekat Malaysia ini, bahawa beliau ini membuat rak kunci menggunakan pallet. Jadi dia. Untuk saya lah kan. Ini antara segmen yang paling saya sukai di Malaysia hari ini untuk kita orang kata mengembangkan minda semasa kami menjalankan lockdown di rumah. Macam-macam idea yang keluar ya. Dan pada Fat saya nak tanya, apakah genre muzik yang anda gemari? Genre muzik yang saya minati sudah pastinya balada. Ada jenis yang feeling-feeling kan. Pada hari ini di Malaysia hari ini kita bakal mengutarakan seorang artis yang baru saja rilis single yang baru. Tak boleh cerita lagi. Tak boleh cerita lagi. Alamak, dah keluar gambar dia. Syiha Zikir baru saja rilis single terbarunya yang dinamakan Irama. Dan antara artis kegemaran saya kerana beliau begitu versatile. Macam-macam lagu boleh dibawakannya dan itulah dia bakat Syiha yang dibawakan di MHI. Betul. Silap-silap nanti Syiha yang akan tanya kita soalan-soalan. Tidak. Ini pun pengacara juga. Tak, Afad dah begini dah. Okay, Syiha
standby soalan saya dengan Nas nanti ya. Satu soalan. Okey, kita berhenti berehat Nas. Betul. Kita masuk kembali nanti. Kita terus saja nak berbicara tentang lembaran baharu negara. Jadi anda jangan ke mana-mana, okey? Jangan ke mana-mana di Malaysia Hari Ini. Ya. Tambahan pembelian 6 juta dos vaksin yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam adalah bukti komitmen serta keprihatinan berterusan kerajaan dalam mencari jalan keluar daripada pandemik COVID-19. Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan KKM, Datuk Dr. Muhammad Syafiq Abdullah berkata, usaha itu juga akan membantu memperluaskan liputan program vaksinasi sedia ada kepada segenap lapisan masyarakat. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pihaknya menyambut baik pengumuman itu, memandangkan ia akan mempergiatkan lagi usaha KKM dalam memberi vaksinasi kepada rakyat. Jelasnya seperti diumumkan Perdana Menteri, program vaksinasi nyata telah memberi kesan signifikan kepada penurunan kes harian COVID-19 di wilayah Persekutuan Labuan. Justru, seluruh warga KKM akan terus memberikan komitmen dan fokus terhadap tanggungjawab bagi menangani pandemik itu dengan jayanya. Tambahnya dari segi pecahan keseluruhan sehingga kini, 53.4% individu dewasa lengkap divaksinasi 2 dos. Menerusi ucapan sulungnya sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan pembelian tambahan itu adalah bagi memangkin kejayaan pengurangan kes harian secara konsisten. Langkah itu juga, kata beliau, bagi memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati fasa bebas termasuk dibenarkan merentas negeri selepas mendapat perlindungan vaksinasi lengkap. Itu dia, bagi setiap intervensi dan juga usaha kerajaan sebenarnya untuk menurunkan kadar kebolehjangkitan COVID-19 ini, 6 juta lagi dos vaksin akan dibeli oleh kerajaan dalam masa sama juga. Itu menunjukkan bahawa kerajaan memang prihatinlah untuk membantu golongan-golongan yang mungkin terjejas akibat COVID-19 ini. Tepat sekali. Tapi sebelum kita mendalami lagi, banyak lagi pengisian yang kita bawakan daripada perutusan khas Perdana Menteri yang ke-9 yang diutuskan semalam ya. Tapi sebelum kita kupas lagi apa pengisiannya, apa kata kita bertanya kepada rakyat, apakah yang berlega di minda, apakah yang tersemat di hati. Silakan. Perlu diberikan oleh kerajaan dalam melindungi kebajikan rakyat Malaysia. Kerajaan bolehlah bekerjasama dengan badan NGO untuk memberikan bantuan kepada golongan memerlukan. Kerajaan perlulah memperkasakan peranan belia dan mahasiswa dan mengiktiraf peranan mereka sebagai salah satu pemegang taruh stakeholder yang cukup penting untuk bersama dengan kerajaan dalam membina negara ke arah lebih mampan dan maju. Sesi libat urus antara kerajaan dan masyarakat perlu dipergiatkan untuk mewujudkan kolaborasi serta persefahaman antara rakyat dan kerajaan. Baik pulih dari segi sektor ekonomi negara lah. Okey, yang kedua dari segi pemulihan sektor kesihatan negara, bagaimana strategi kerajaan baharu ini ingin lakukan, itu yang kami nanti-nantikan untuk mengurangkan kes ataupun kadar kes pandemik COVID-19 ini. Dan yang ketiga adalah dari segi kestabilan politik negara perlu dikembali pulihkan seperti sedia kala. Apa yang diharapkan daripada kerajaan yang baru ini adalah kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan sebelumnya dalam mengurus serta mentadbir urusan negara dengan lebih baik dan efektif dan memberi fokus kepada isu dan masalah rakyat serta menolak sebarang ketidakfahaman dan ideologi politik. Saya mengharapkan perubahan kepimpinan negara dapat membawa kepada satu revolusi baharu, iaitu dengan bersatu dan bekerjasama serta berpegang kepada satu matlamat, iaitu memulihkan negara yang semakin tenat dengan penularan COVID-19 yang kian melarat. Saya sebagai seorang rakyat Malaysia yang berpegang teguh kepada 5 prinsip rukun negara, menyokong penuh kepimpinan kerajaan yang pastinya dapat meneruskan perjuangan mengembalikan kecemerlangan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan harmoni. Malaysia prihatin. Rata-rata rakyat Malaysia melafazkan rasa lega kerana kini kita ada orang kata stabiliti apabila Perdana Menteri ke-9 telah pun ditabalkan. Tapi antara permintaan-permintaannya adalah
memperkasakan NGO yang bertungkus lumus bekerjasama dengan kerajaan untuk membasmi wabak COVID-19. Jadi mungkin ada pertanyaan di sana dan juga soal ekonomi dan juga kesihatan. Dan rata-rata kebanyakan yang memberi feedback, mereka utamakan ekonomi dari kesihatan. Perasan tak? Betul, saya perasan juga. Itulah antara yang harus diberikan perhatian lah kepada kerajaan baru untuk sekarang ini. Ataupun kita nak bawakan lembaran baharu negara. Okey, untuk bercakap tentang lembaran baharu negara ini, saya rasa betul pada hari ini juga kita rasa macam sesuai lah kita bincangkan tajuk ini bersama dengan individu ini. Kita terus sahaja bersama dengan Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, pengerusi Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey. Baik, Prof. Seperti mana yang kami katakan di awalnya tadi dan saya pasti ramai dah tahu pendekatan terbaru PM yang baru, PM yang ke-9 ini. Brother. Ya, brother. Berkaitan dengan pendekatan keharmonian dalam keluarga lah. Kan kita bawakan pada hari ini adalah keluarga Malaysia. Jadi bagi pandangan Prof sendiri kan, bagaimana Prof melihat kefahaman dan juga pemahaman Prof tentang keluarga Malaysia ini? Silakan, Prof. Kalau kita lihat dalam sesuatu masyarakat itu dia ada 3 komponen, iaitu individu, keluarga dan komuniti. Jadi saya tertarik kerana OYB Perdana Menteri memilih keluarga fokus. Kerana dalam sistem demokrasi yang selalu diberikan kuasa itu ialah individu untuk mengundi dan memenuhi tuntutan komuniti. Tak pernah kita menuntut keluarga mengundi. Jadi dalam konteks ini perkataan atau konsep keluarga itu amat tepat untuk menggambarkan apa yang kita telah hampir lupakan. Ya. Sedangkan kita tahu semua masalah sosial ni mesti ada kait-mengait dan punca dengan keluarga. Satu aspek lagi ialah konsep keluarga ini juga menjelmakan tak semua dalam keluarga itu setuju dalam banyak hal. Kerana kelompok-kelompok keluarga ni ada juga kepentingan yang berbeza. Jadi keluarga ini saya gantikan dengan perkataan inklusif. Ya. Inclusiveness. Bagus. Rangkuman. Itulah makna yang digunakan oleh Perdana Menteri kita. Kalau kita bercerita tentang inklusif yang Prof sarankan ya, saya nak mencungkil lagi 2 pengisian daripada perutusan semalam tentang perkasakan strategi dan juga strategi rentas kerajaan. Jadi menangani COVID-19 dengan meneruskan usaha dan strategi kerajaan sebelum ini melalui pemerkasaan strategik dan rentas kerajaan, iaitu agensi kerajaan dan pihak swasta bekerja bersama-sama, dan juga berita bahawa kita mendapat peruntukan 6 juta vaksin. 6 juta untuk membeli vaksin. Minta maaf. Jadi pandangan Profesor tentang strategi ini? Ini strategi memang sudah pun dilaksanakan, cuma nak diperkasakan. Itu yang diperlukan ya. Kerana kita tahu misalnya di Labuan herd immunity itu telah dicapai. Jadi maknanya kita telah berusaha ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri terlibat sama dalam menjayakan itu. Jadi apa yang dia sebut pada kita ini perkara yang dia dah tahu semasak-masaknya dan dia tahu apa yang terlibat. Jadi yang terlibat ni 3 sebenarnya, iaitu kerajaan, swasta dan komuniti. Dia tak boleh 2 kerajaan dan swasta saja. Dia mesti ada komuniti. Kerana komuniti inilah yang kita nak pelihara dan perkasakan. Alhamdulillah. Semuanya untuk kesejahteraan rakyat ya. Betul. Ya. Prof, yang jadi tumpuan semalam juga dari segi ekonomi, iaitu ada 2 subjektif ataupun 2 objektif sebenarnya, antaranya adalah kesejahteraan rakyat dengan kuasa membeli dan juga seperti mana yang Prof katakan tadi juga, sektor swasta ni sebagai pemacu ekonomi. Dan kita harus memberikan fokus juga kepada rakyat yang hilang pekerjaan, tentang PKS, industri dan pelajaran domestik, dan juga strategi jangka pendek ni kan. Dan saya percaya ramai juga yang ingin tahu tentang perkara-perkara ini, dan ini antara kedua-dua fokus yang telah pun diberikan perhatian. Dan kalau kita lihat juga, kita nak tahu dari segi kabinetnya lah. Sebab ini merupakan aspirasi. Tanda tanya. Kita tanya juga bentuk kabinet PM yang ke-9 ini pada pandangan Prof sendiri, dan adakah beliau akan mengekalkan konsep kluster yang diperkenalkan daripada PM sebelum ini kembali menjadi kepada carta komersial, Prof? Okey. Pertamanya saya nak jawab kritikan ramai orang mengatakan janganlah kita buat kabinet yang terlalu besar ya. Bloated kabinet. Sebenarnya mereka ni tak baca buku. Kalau dia tengok Dr. Mahathir dulu, 44 orang menteri. Di dalam begini belum masuk lagi. Abdullah Badawi 45 menteri. Ya.
Jadi pada saya kadang-kadang mereka ni buat komen dia tak tahu sejarah kita kan. Jadi sebenarnya bukan saiz itu yang penting. Yang pentingnya apakah kita memenuhi, katakan tadi, strategi apa? Memperkasakan strategi kesihatan dan ekonomi. Jadi soalnya sekarang, bagaimana kesihatan ekonomi kita dan bagaimana ekonomi dan kesihatannya. Jadi maksud saya itu ialah dua-duanya ada masalah dan harus kita tangani sekaligus. Tak boleh kita kata ekonomi saja, kemudian kesihatan saja. Langkah kita mesti serentak dan sederap. Jadi pada saya memang benarlah. Yang pasti ada juga pandang yang mengatakan sukar juga nak memastikan ini. Adakah kita nak mengikut landasan vertikal ataupun menegak, iaitu T20, M40, B40. Jadi yang mana ni yang kita nak perhatian. Jadi bila sampai ke peringkat yang detail atau terperinci itu, inilah dia kerja orang Economic Planning Unit dan juga badan-badan ekonomi di peringkat negeri dan juga bersama dengan pihak swasta. Pihak swasta ni dia nak 3 je. Pekerja yang sihat, hospital tak penuh, yang kita boleh melabur modal dengan mudah dan melaksanakan pemasaran. Jadi apa yang Prof sarankan untuk membahagikan strategi untuk T20, M40 dan juga B40 ya. Untuk kami di sini kami sarankan bahawa setiap segmen tu penting tapi mempunyai fungsi yang berbeza. Betul. Dan cara untuk kita menangani masalah-masalah mereka pun berbeza. Tapi apa yang sedang berlega di hati dan juga minda rakyat bawah sini kalau kita cerita tentang kabinet yang bakal diwawarkan, di media sosial kita dah nampak 3-4 list dah yang berbeza setakat ni. Jadi untuk kesenangan hati rakyat di sana, mana yang patut datang dulu? Kita bersidang pada 7 hari bulan September, Parlimen ya, bersidang pada 7 hari bulan September. Dan saranan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri yang ke-9 harus diberi keabsahan undi sokongan di Parlimen. Jadi haruskah Perdana Menteri yang ke-9 set up kabinet dulu baru ke Parlimen untuk menerima keabsahan ataupun sebaliknya? Bagaimana Prof? Okey. Perkataan yang pertama kita harus jelas ialah Perdana Menteri ini dah absah, dah angkat sumpah. Dah angkat sumpah, yes. Tapi di Parlimen itu bukan diabsahkan lagi, diperkokohkan. Dia dah absah. Jadi kadang-kadang bahasa Melayu ni nak jaga juga. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Prof. Berapa kali nak absah, berapa kali nak akad nikah. Kita kena fikirlah. Tapi sebenarnya elok kalau ada kabinet itu sudah dibariskan dan tak semestinya semua. Saya ingat lagi Dr. Tun Mahathir hanya 5 orang saja kabinet utama dia. Lepas tu dia lantik 5 orang lagi. Jadi itu pun adalah satu pendekatan supaya untuk selalunya parti-parti yang menganggotai kelompok itu atau coalition itu, ketua-ketuanya dulu yang dia akan dijadikan menteri-menteri kanan itu. Ini yang penting. Harapan rakyat di sini adalah 3 portfolio utama, iaitu kesihatan, ekonomi dan juga pendidikan. Inilah 3 portfolio yang harus diberi perhatian sangat-sangat. Betul tak Pak? Betul, saya setuju. Dan untuk kita tak bagi lagi kecelaruan politik yang ada dekat negara kita ini, PM katakan semalam, PM yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan bahawa ada konsep kebersamaan. Maksudnya konsep kebersamaan ini adalah memberi ruang dan juga peluang kepada ahli parlimen pembangkang untuk mencetuskan pelbagai idea dalam masa sama juga untuk menangani COVID-19 ini. Buat pertama kali pertama kali kan. Jadi pandangan Prof lah kan, mewujudkan sebenarnya kebersamaan ini daripada ahli pembangkang untuk mereka ini masuk dalam MPN kan, untuk memperkasakan ekonomi, pemulihan ekonomi dan sebagainya, dan juga mereka ini juga boleh dimasukkan sebagai jawatankuasa khas menangani COVID-19 ini. Pandangan Prof tentang perkara ini. Penglibatan pihak pembangkang sukarlah nak tiba-tiba langsung terlibat jadi timbalan Perdana Menteri, jadi Menteri Pertahanan. Saya rasa ini tak akan berlaku. Saya tak dengar pun berlaku tempat lain kecuali Jokowi dengan Menteri Pertahanannya di Indonesia. Yang penting sekali ialah membuka pintu. Ni Tan Sri Mahathir dah buka pintu ni tapi ditutup dan tidak diterima. Jadi sekarang ini apakah pembangkang yang sama sanggup menerima bila dibuka pintu? Dan saya nampak Datuk Seri Ismail hanya membuka 2 pintu je. Mengenai berkait dengan perancangan pemulihan kita dan juga mengenai
perubatan COVID ya. Jadi pada saya mungkin inilah langkah pertama untuk berjinak-jinak di antara dua pasukan yang berbeza. Yang berlawanan dua pasukan bola tapi nak jadi member. Macam mana tu? Itulah dia. Itu yang memeningkan kita, Prof. Gol mana? Jadi di sini buat pertama kalinya Perdana Menteri ke-9 memberikan ruang untuk pembangkang untuk kata menggambling tenaga bersama-sama melawan bawak COVID-19. Tapi ada juga yang mungkin sanksi dengan bagaimana pendekatan ini bakal berlaku. Kalau dikatakan Majlis Pemulihan Negara mengeluarkan rangka untuk memulihkan wabak COVID-19, tapi disanggah pula oleh Kabinet. Jadi mungkin perkara-perkara sini, adakah ia akan menjadi orang kata lame duck ataupun tiada kuasa, hanya nama setakat nama saja? Pendapat Prof? Tadi saudara sebut ada 3 perkara penting di Malaysia itu, iaitu kesihatan, ekonomi dan pendidikan. Yes. Tapi yang mengikat semua ini ialah perpaduan. Jadi itu sebab jangan lupa Kementerian Perpaduan. Kerana mereka yang membolehkan jambatan-jambatan itu dibina. Jadi kadang-kadang kita lupa. Tapi pada saya, ini semua tidak boleh dilihat secara berasingan. Dia mesti saling sulam menyulami, ikat dan terikat. Dan yang mengikatkan itu ialah usaha-usaha perpaduan, sama ada di peringkat negara, di peringkat negeri atau di peringkat daerah. Saudara-saudara pernah dengar rukun tetangga kan? Jadi ni ada 8,000 kelompok rukun tetangga ni seluruh negara, kawasan rukun tetangga. Jadi kita tak pernah gemblengkan ini untuk hal-hal seperti yang kita sebut hari ini. Betul. Jadi rasa saya rugi juga kita belanja banyak tu. Tapi InsyaAllah saranan Perdana Menteri ke-9 juga adalah untuk menggamblingkan penjawat awam sebagai tulang belakang. Jadi insyaAllah idea-idea yang disarankan oleh Profesor ini akan dibawa, akan dibincang dan orang kata diimplementasikan buat rakyat Malaysia. InsyaAllah. Betul. Prof, yang terakhir sekali mungkin kita nak cakap tentang membulat tekad bekerja bersama rakyat. Itu kata-kata yang bagus juga tu kan untuk kita berikan pada hari ini. Okey, pandangan Prof tentang perkara ini. Silakan Prof. Saya rasa penjawat awam kita luar biasa peranan dan sumbangan mereka. 3 kali beralih kerajaan tidak ada masalah kerana mereka sanggup menyambut segala perubahan dan walau hari ini tak ada kementerian pengangkutan jalan, Jabatan Pengangkutan Jalan ada. Jadi hari ini kita tak ada menteri keselamatan dalam negeri, polis tetap bekerja, askar tetap bekerja. Jadi artinya keistimewaan Malaysia ni orang tak pernah nampak. Orang nampak hanya parti politik. Pada saya, pengulas-pengulas ni pun tak ada juga. Kita kena tengok sumbangan penjawat awam yang setia seperti juga angkat sumpah dengan Perdana Menteri tadi. Tapi tak semua yang pakai. Tapi kadang-kadang kita rasa sumbangan mereka tu terus penting. Jadi, ni cikgu sekolah ni takkan kita kata tak penting. Orang ingat frontliner. Saya kata guru sekolah frontliner juga kata saya. Dalam pengertian umum frontliner kan. Jadi pada saya yang penjawat awam ni, saya tak pernah ragukan kemampuan dan juga keinginan mereka bekerja, sanggup berkorban. Bayangkan, kita selalu sebut frontliner dalam kesihatan tu kerana mereka terus berdepan dengan COVID. Tidak ada pilihan lain. Ya. Orang sakit tu dengan COVID, dia terpaksa berdepan. Tapi dalam konteks lain, kita juga berdepan dengan kesengsaraan ekonomi, kesukaran. Saya tahu ibu bapa dia dah tak boleh dah, tak ingat lagi matematik tu, dah kena ngajar anak dia. So ini semua cabaran baru yang tak pernah terfikir oleh kita. Membulatkan tekad memperkasakan rakyat bersama-sama dengan penjawat awam sebagai tulang belakang. Itulah dia strategi yang diutarakan. Profesor, terima kasih banyak-banyak di atas komen-komen dan juga buah fikiran Profesor yang dikongsikan dengan penonton-penonton kita hari ini. InsyaAllah ada pencerahan sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih, Prof. Okey. Stay safe. Salam. Itu ada. Okey. Macam apa yang Datuk Seri Ismail katakan semalam lah kan. Kita ni sebagai salah satu daripada keluarga. Bayangkan kalau sistem tubuh badan tu, kalau satu anggota tu tak ada. Betul. Maksudnya tak lengkap lah kan kita ni. Kita gambling tenaga bersama-sama untuk menjayakan keluarga Malaysia, insya-Allah. Dan dengan itu kita berehat seketika. Selepas ini, Fad yang sukakan DIY, nak buat benda-benda bertukar di rumah. Rak kunci dengan pallet. Macam mana caranya? Ini dia. Selepas ini di Malaysia Hari Ini.
Hidupkan pagi anda bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Ini adalah salah satu daripada idea lah mungkin. Kalau ada di antara anda yang mempunyai kayu-kayu pellet yang anda tak gunakan, boleh jadikan sebagai rak kunci. Okey, apa pun, jom kita saksikan paparan ini dulu. Mungkin ada memberikan anda idea. Kita saksikan. Bukan mudah menghasilkan rak kunci sebagai dekorasi rumah, terutama jika memerlukan ketelitian dan penggunaan bahan terbuang. Bagi pelajar Fakulti Kejuruteraan Kimia, Nur Damia Muhammad Azizi, 20 tahun, minat dan bakatnya dalam bertukang dapat membantu ayahnya, Muhammad Azizi Yunus, 56 tahun, dalam kerja-kerja pertukangan. Antaranya ialah dengan menghasilkan rak kunci daripada kayu pelet terpakai. Selain untuk membantu ayahnya, ia secara tidak langsung dapat mengasah bakatnya dan juga meluangkan masa bersama keluarga. Assalamualaikum, hai. Saya Nur Damia Muhammad Azizi. Pernah tak korang dekat rumah salih dah kunci? So, hari ni saya tunjuk cara-cara membuat rak kunci DIY menggunakan kayu pelet terpakai. Senang je, jom kita buat. Bahan utamanya adalah kayu pelet, cangkuk, paku, tukul, kertas pasir ataupun grinder, trimmer, gaji tangan ataupun gergaji mesin. Lakar gambaran produk beserta ukuran di atas kertas. Ukur dan tandakan mengikut saiz yang dikehendaki pada kayu. Potong kayu mengikut ukuran dengan menggunakan gergaji. Kemas dan ratakan permukaan kayu menggunakan kertas pasir. Pakukan kayu yang dipotong tadi bagi membentuk bingkai petak segi 4 tepat. Cantumkan kesemua kayu yang telah dipotong sehingga menjadi bentuk rumah rak kunci. Disebabkan kunci-kunci kat rumah ni selalu hilang lepas bersepah, jadi daripada kita buang duit beli rak kunci baru, saya terfikir untuk buat DIY rak kunci menggunakan kayu-kayu pelet terpakai. Pakukan semua kayu yang telah dicantum. Pasangkan cangkuk pada rak kunci mengikut jarak yang sesuai. Kayu pelet ni biasanya boleh didapatkan di kawasan kilang yang berdekatan. Selalunya kayu pelet ni dijual dengan harga RM2 ke RM5 satu pelet. Kalau ada luck, dapatlah free. Sembuh clear coat bagi pelindung keseluruhan permukaan kayu untuk tahan lebih lama. Rak kunci dah pun siap. Masalah kunci hilang dan bersepah pun selesai. Jadi apa lagi? Selamat mencuba semua. Selamat mencuba di luar sana penonton Malaysia hari ini. Begitu halus pertukangan adik Nur Damia kita yang ingin menolong keluarga sewaktu Malaysia dilanda wabak COVID-19. Teruskan usaha anda dan kalau kita lihat pertukangannya begitu halus. Dia dihasilkan dengan perasaan kasih dan sayang tu. Bila kita keluarkan kasih dan sayang. Tapi bila tangki kita dah kosong, dah tak cukup kasih sayang, kita asyik luahkan saja. Macam mana kita nak isikan semula? Inilah dia. Topik seterusnya yang kita bakal bentangkan iaitu seluruh alam terasa berhutang. Dan untuk membincangkan topik ini, kita saksikan bingkisan kita. Silakan. Bantulah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian tahfiz sains moden dan pahala berterusan menanti anda. Menghasilkan generasi khalifah yang moden dan berfikiran jauh, itulah dia matlamat yang dibawakan oleh Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, dan insya-Allah kita bersama-sama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik, wakil daripada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah ilmu yang ingin Ustaz kongsikan dan apakah maksud tajuk kita hari ini? Seluruh alam
terasa berhutang. Silakan Ustaz. Seluruh alam terasa berhutang apabila seseorang itu memperjuangkan agama Allah, menginfakkan diri di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, wakaf di jalan Allah. Dan Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra menyediakan platform tersebut, di mana Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra menyediakan satu platform untuk kita bersedekah, berinfak, berzakat untuk memajukan sistem pendidikan yang seimbang dan juga holistik untuk melahirkan golongan profesional yang hafiz Al-Quran. Hari ini tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kami sedang mengumpulkan dana sebanyak 5 juta ringgit untuk mempersiapkan satu kompleks dan membeli tanah untuk membina sebuah sekolah yang sophisticated, iaitu kita ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan jangan risau nak berinfak dengan kami. Kerana apa? Kerana kami diterima pelbagai pengiktirafan daripada KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia. Kami juga mendapat pengiktirafan daripada JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Selangor, dan juga menjadi penolong kepada Amil Zakat, Lembaga Zakat Selangor, dan juga Pewakafan Negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, dengan menyumbang kepada Mahat Tafiz Fatimah Sains Az-Zahra ini, kita secara tidak langsung telah melahirkan golongan-golongan generasi-generasi yang bakal menjadi pemimpin di masa hadapan. Dalam masa yang sama, mereka profesional dan juga hafal Al-Quran. Ada sekolah tahfiz, dia hanya melahirkan golongan hufaz. Tetapi sekolah tahfiz Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra melahirkan golongan hufaz, profesional. Ada yang jadi saintis, ada yang jadi engineer, ada yang jadi arkitek, ada yang jadi pengacara, ada yang juga jadi seorang pemimpin. Dan mereka ni memimpin berdasarkan Al-Quran yang mereka hafal dan insya-Allah dapat pertolongan Allah. Dan akhirnya melahirkan generasi dan tamadun keislaman itu kembali bersinar. Wallahualam. Wallahualam bisawab. Terima kasih Ustaz. Jadi pendidikan yang dibawakan oleh Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra ni ingin menghasilkan hufaz yang lebih holistik buat dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Tapi boleh Ustaz kongsikan sedikit tentang kaedah sedekah yang memberi bawa hasil yang berterusan, di mana kita bersedekah dia akan membawa kebaikan yang berterusan begitu. Konsep ni sila Ustaz ulaskan. Betul. Terima kasih. Ada orang bersedekah, dia sedekah dan sedekah itu berhenti di situ saja. Tetapi sedekah jariah, apabila mati anak Adam, putus semua amalan kecuali 3. Pertama, sedekah jariah. Bila kita sedekah, kita wakafkan untuk pembinaan Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Selama mana orang mendirikan solat di situ, pelajar-pelajar mendalami ilmu Al-Quran di situ, belajar di situ. Selama mana pelajar-pelajar ini belajar di situ, beribadah, berzikir, ngaji Quran apa semua, pahalanya masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Mungkin hari ini kita orang kaya di atas muka bumi, tapi di dalam kubur dan di akhirat nanti belum tentu lagi. Tepat Jadi, sekali. Betul. Jadi Ustaz boleh kongsikan sedikit penerangan bagaimana gambaran Mahat Tafiz Fatimah Az-Zahra yang bakal ini. Kita ada nampak pembayangnya sedikit. Jadi kepada penonton di luar sana, inilah dia nombor-nombor akaun yang berkaitan dan juga nombor WhatsApp yang boleh orang kata dihubungi. Apa lagi cara-cara yang boleh penonton kita hubungi Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra? Silakan Betul. Ustaz. Anda boleh menyalurkan dana terus ke dalam akaun seperti yang tertera di kaca TV. Dan keduanya anda boleh hubungi nombor-nombor yang tertera. Dan kita ada e-legasi. E-legasi ni kita berinfak secara bulanan ataupun mingguan berdasarkan kemampuan yang kita ada. Tapi tuan-tuan scan je barcode ini dan mereka akan bawa ke laman web dan tuan-tuan akan dapat banyak informasi di sana. Alhamdulillah. Apa yang saya fahamkan, Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra telah pun mengumpul dana sebanyak 3.4 juta. Jadi yang diperlukan untuk mencapai sasaran 5 juta kalau tak salah saya. Ya Ustaz? Betul. 1.6 juta lagi. 1.6. Sikit saja lagi. Jadi kita memohon kepada penonton Malaysia hari ini untuk orang kata sampai ke sasaran 5 juta itu. Jadi InsyaAllah. Untuk soalan terakhir, bolehkah Ustaz terangkan kenapa perlunya berinfak kepada Mahat Tafiz ini dan pendapat Ustaz? Silakan. Yang pertama, bila kita bersedekah, itu adalah jalan paling mudah untuk ke syurga.
Ada orang cakap, Ustaz, saya tengah susah Ustaz COVID ni. Kenapa saya kena sedekah? Sedekah menyebabkan rezeki kita lebih murah dan lebih melimpah. InsyaAllah dengan bersedekah, satu hari nanti Allah ganjarkan pahala yang berlipat kali ganda dan rezeki yang melimpah ruah. Yang keduanya, bila kita bersedekah, Allah telah Allah kan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, berubatlah kamu, ubatilah penyakitmu dengan bersedekah. InsyaAllah Allah jauhkan kita daripada COVID, panjangkan umur kita dan menyebabkan kita jadi orang yang dapat menambah amal ibadah. Dan seterusnya selama mana tahfiz ini ada, sekolah ini lahirkan pemimpin, pahalanya mengalir masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Semoga semua usaha Ustaz dan juga rakan-rakan seperjuangan sampailah sasaran 5 juta kita, insya-Allah, dengan pertolongan penonton-penonton Malaysia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam. #tanda pagar, stay safe Ustaz. Terima kasih. Stay safe, insya-Allah. Baiklah, itulah dia peluang untuk anda orang kata membina tabung untuk akhirah anda. Dan kita akan berehat seketika di Malaysia hari ini, dan selepas ini kita akan mewawarkan kepada anda semua bagaimana Ais Selangor menaik pulih atau menaik taraf sistem pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih sempurna sewaktu wabak COVID-19. Semuanya selepas ini di Malaysia hari ini. Malaysia hari ini kini kembali. Tidak kiralah sama ada anda tengok kami dekat TV3, dekat TV ke ataupun dekat Facebook. Terima kasih diucapkan kepada anda. Baik, seperti mana yang Nas katakan tadi, kita nak bercakap tentang pengurusan Ais Selangor ini yang telah pun menambah baik, dan banyaklah inisiatif-inisiatif yang diberikan khas untuk anda semua yang menerima bil daripada Ais Selangor ini. Kita terus saja ingin bersama dengan Encik Abdul Halim Maksum, Ketua Pengalaman Pelanggan Ais Selangor. Itu jawatannya. Assalamualaikum Encik Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik Encik Halim. Kita terus saja nak bertanyakan tentang inilah dia inisiatif dan juga penaik tarafan sistem perhubungan pelanggan Ais Selangor ini. Silakan Encik Halim. Ya, terima kasih. Mulai 1 Julai 2021, Ais Selangor telah melaksanakan beberapa inisiatif dalam usaha menaik taraf saluran komunikasi. Ini bagi memberikan pengalaman perkhidmatan terbaik kepada seluruh pelanggan-pelanggan Ais Selangor lah. Pertama sekali, talian di Pusat Panggilan Ais Selangor di 15300 telah pun ditambah. Begitu juga dengan pegawai-pegawai pusat panggilan. Ya. Jadi penambahan ini merupakan 2 kali ganda daripada jumlah yang sedia ada sebelum ini. Selain daripada itu, penjadualan tugas yang lebih sistematik berdasarkan kepada real time analysis juga turut kita lakukan. Bagi memastikan semua panggilan dapat dijawab dalam masa yang ditetapkan berdasarkan SLA, iaitu dalam masa 30 saat selepas interactive voice response, ianya juga bagi mengurangkan masa menunggu oleh pelanggan kita lah. Selain daripada itu, pusat panggilan juga kita lengkapi dengan teknologi proses otomasi robotik bagi mempercepatkan proses pengurusan aduan, pemantauan serta tindakan susulan sehingga aduan dan pertanyaan dapat diselesaikan. Semua inisiatif ini sebenarnya selaras dengan matlamat Ais Selangor untuk mencapai piawaian antarabangsa COPC dan ISO 18295 menjelang tahun 2023. Wow, menggunakan teknologi proses otomasi robotik. Tahniah, syabas. Yeah. Okey, kita bercakap tentang saluran komunikasi menerusi saluran yang non-voice ni secara dalam talian ini tatkala pandemik ini. Bagaimana pula dengan saluran tersebut, Cik Halim? Ya, selain daripada pusat panggilan, kita juga telah menambah baik satu platform yang kita kenali sebagai Help Center mulai 1 Julai 2021. Satu platform khusus untuk sebarang aduan dan pertanyaan telah diperkenalkan, iaitu Help Center. Jadi menerusi aduan di Help Center ni, proses merekod aduan dan pertanyaan oleh pelanggan menjadi lebih mudah, pantas dan lebih sistematik. Kerana platform ini lebih berkesan, tepat dan bersasar, Fazli. Ya. Yang mana selepas aduan dibuat, pelanggan akan dimaklumkan berkenaan dengan penerimaan aduan menerusi email atau SMS. Malah pelanggan juga boleh menyemak status aduan dari masa ke semasa dalam platform ni. Platform Help Center ni boleh didapati di aplikasi Ais Selangor atau menerusi laman sesawang Ais Selangor di www.aisselangor.com. Dengan pengenalan Help Center ni,
peningkatan aduan dan pertanyaan melalui platform seperti email iaitu yang kita guna sebelum ni wecare@airselangor.com, SMS dan WhatsApp telah pun ditamatkan pada 1 Julai. Tapi saluran sosial media Air Selangor seperti Facebook, Instagram dan Twitter masih lagi guna pakai. Begitu juga dengan chatbot Air Selangor iaitu Aira yang akan kita pertingkatkan kapasitinya dengan teknologi AI yang lebih terkehadapan dari masa ke semasa. Itu saja Cik Alim. Okey, baik Cik Alim, kita nak bercakap lagi tentang apa lagi antara inisiatif-inisiatif daripada Air Selangor ini. Difahamkan ada menggambarkan konsep Go Green kan? Okey, silakan. Yes. Ya. Sebenarnya Air Selangor telah melancarkan inisiatif Go Green untuk menggalakkan amalan mesra alam selain mengaplikasikan pendekatan digital. Oleh itu, Air Selangor telah memperkenalkan perkhidmatan e-bill pada Januari 2018 yang mana para pelanggan boleh menerima bil air bulanan mereka secara digital melalui email ataupun melalui WhatsApp. Jadi e-bill ini memudahkan para pelanggan untuk mengakses, menyimpan, merujuk, membayar bil air bulanan mereka secara digital pada bila-bila masa dengan capaian internet. Ini termasuk mendapatkan maklumat terkini status bekalan air, maklumat sejarah akaun, trend penggunaan air bulanan dan rekod pembayaran melalui aplikasi Air Selangor. Dan kalau kita ada lebih sejuta pelanggan telah pun memilih menggunakan e-bill. Jadi memang lebih senanglah sekarang ni kan. Itu difahamkan lebih sejuta akaun pelanggan tu berdaftar dengan Air Selangor tu. Tahniah, syabas. Okey, bagaimana caranya untuk orang ramai ni nak mendaftar untuk perkhidmatan e-bill ni? Cik Alim, bagaimanakah caranya? Okey, ada 3 cara mudah untuk mendaftar e-bill. Yang pertama sekali melalui pautan di update.airselangor.com. Ini pautan ni boleh dapati di laman sesawang kita. Muat turun, boleh juga muat turun melalui aplikasi Air Selangor di App Store, Google Store ataupun Huawei Apps Gallery. Boleh juga melalui laman sesawang Air Selangor di www.airselangor.com. Dan pendaftaran ini boleh dibuat sama ada oleh pemilik rumah ataupun penyewa rumah. Sebab yang paling penting ialah semasa mendaftar tu pastikan nombor pendaftaran itu betul, nombor telefon bimbit dan yang digunakan untuk aplikasi WhatsApp serta alamat juga betul dan boleh diakses oleh pengguna. Itu paling pentinglah. Ya. Encik Alim, anda kata kalau mereka ni tak daftar e-bill ni, adakah mereka ini tidak akan menerima bil bulanan atau macam mana? Oh tidak. Sebenarnya menghantar bil kepada semua pelanggan adalah kewajipan Air Selangor. Itu memang akan kita buat. Jadi pelanggan yang mendaftar e-bill akan menerima bil air secara digital setiap bulan. Manakala yang bukan e-bill akan menerima bil secara fizikal ke premis pelanggan. Ini dihantar melalui pos lah. Setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ini bermakna pelanggan akan menerima akan terima 2 bil bagi setiap 2 bulan. Contohnya bil bulan Julai akan diposkan bersama dengan bil bulan Ogos. Begitu. Cik Alim, macam mana ni terakhir sekali, macam mana caranya untuk mereka ni membayar secara dalam talian bil air ni? Sekiranya mereka mendapat bil secara atas talian, paling mudah ialah mereka hanya perlu klik butang hijau atau pautan sila bayar yang tertera pada bil air yang diterima untuk membuat pembayaran bil melalui FPX. Seterusnya ikuti langkah-langkah pembayaran menurut FPX seperti yang ditunjukkan di dalam sistem itulah. Baik. So yang kedua, boleh juga buat pembayaran melalui atas talian melalui aplikasi Air Selangor atau perbankan internet iaitu GPay. Kemudian ataupun boleh melalui e-wallet seperti Touch Echo, GrabPay, Boost, Shopee dan Lazada. Baik. Kita mengharapkan supaya para pelanggan kami akan beralih kepada pembayaran secara dalam talian. InsyaAllah. Lebih-lebih pada waktu pandemik seperti hari inilah. Betul. Kita harapkan akan lebih lagi lah. Kalau tadi sebut sejuta kan, lebih lagi lah kita yang daftarkan dalam e-bill ni. Baik, terima kasih ucapkan kepada Encik Alim. 1 juta daripada 2.5 juta. InsyaAllah. Baik. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Mencai. Ya, sama-sama. Okey, itu dia. Kita telah pun bersama dengan Cik Abdul Halim Maksum, Ketua Pengalaman Pelanggan Air Selangor, bercakap tentang Air Selangor yang telah pun mempertingkatkan kualiti pengalaman perkhidmatan pelanggan menerusi pelbagai inisiatif. Okey, kita nak bersama dengan Nas. Nas bercakap tentang kempen #KitaMalaysia. Silakan, Nas. Terima kasih, Fat. Terima kasih. Wah, rakyat Selangor pastinya gembira. Macam Fat ni, orang tegar Selangor ni. Alhamdulillah. Dan syabas kepada Air Selangor dalam menaiktarafkan pengalaman
pengguna-pengguna mereka. Tapi sekarang ni kita tumpukan perhatian kepada perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia. Kalau kita ikutkan statistik pada tahun 2020, betul kita nampak kemuncupan sebanyak 7.3%. Jadi bersama dengan Hari Kebangsaan, kita sokong PKS tempatan melalui kempen #KitaMalaysia. Dan usaha kolektif ini akan membawa perbezaan kepada Malaysia. InsyaAllah kita gambling tenaga sama-sama dan kita daftar masuk ke laman e-dagang Wow Shop untuk membeli barangan di wowshop.com.my/KitaMalaysia. Jadi selamat Hari Kebangsaan, kita sokong perusahaan kecil dan sederhana Malaysia. Kita janakan semula ekonomi kita. Tiba-tiba Fat dah sampai ke sebelah kanan saya. Hashtag Kita Malaysia. Okey, Nas, kita kesudahan masa ni. Sebab tu saya berlari sana lari sini kan. Itulah dia. Kita nak bersama dengan artis kita. Kita akan bersama terus dengan Shiha Zikir. Yes. Assalamualaikum Shiha. Waalaikumsalam. Kita teruja. Saya Fazli. Hai. Kita teruja nak jumpa awak. Sebab pertama kali saya jumpa awak kat Mentor kan. Saya teruja dengan persembahan awak dan saya juga macam banyak rakyat Malaysia peminat Rosa juga. Tapi sekarang ni saya berani cakap yang Shiha telah come into her own dengan brand music dan juga identiti tersendiri. Tahniah. Thank you. Yes. Okey Shiha, kita terus saja nak bertanyakan tentang lagu ni, Irama ni. Mungkin boleh kongsikan kepada kami ni. Silakan. Baru keluar 2 hari ni, tengah panas. Ya, betul. Okey, baru dilancarkan pada 20 hari bulan, hari Jumaat yang lepas. So, lagu ni merupakan single yang terbaru daripada Shiha setelah setahun saya tak keluarkan single. So, Alhamdulillah, ini lagu Irama ni merupakan kolaborasi antara Todak Music dan juga Alternate Records and Talent. So, Shiha gunakan khidmat komposer daripada Iki Hiu, Firdaus Rahmat dan juga John Jif. Dan pastinya lagu ni kenapa saya keluarkan lagu Irama ni juga kerana selain daripada dia berentak pop reggaeton ni merupakan lagu yang pertama single Shiha yang berentak sebegini dan Shiha nak memberikan orang kata impact ataupun mood yang lebih positif kepada semua. Memandangkan sekarang ni kan Shiha faham keadaan kita, ramai yang sensitif sekarang ni, ramai yang tengah berada dalam keadaan yang yelah kesedihan macam mana yang kita tahu sekarang ni kan. Tapi Shiha cuba untuk nak bawakan sesuatu yang boleh at least untuk memberikan diorang sedikit senyuman dan menceriakan hari korang. Itu yang Shiha punya aim sekarang ni. Pagi ni kita tengok muka Shiha pun dah ada tersenyuman di muka kita. Tak nampak je sebab kita pakai mask. Jadi apa Abang Nas, ni kenapa boleh kurus ramping? Padahal JJCM tu asyik makan je, tak puas hati lah. Awak tahu tak berapa lama kita tak keluar makan? Kenapa? Sebab wabak COVID-19. Tapi insyaAllah JJCM akan kembali. JJC akan kembali. Sabar, tahan selera anda. Terasa lah orang kat sebelah ni. Sabar Fat, sabar. Terasa besar pula badan kan. Tapi apa yang saya kagum juga, kita nak ucapkan tahniah juga di atas kejayaan Shiha di pesada dunia ya, di ICMA Awards. Jadi lagu Ewo yang dibawa sebelum ni, 1.2 million dekat YouTube. Saya ni peminat lah, nampak peminat sangat kan. Tapi rentak yang dibawakan ala-ala bossa nova begitu. Jadi saya kagum kekuatan Shiha untuk membawa pelbagai genre. Kenapa tak konsentrate satu genre saja? Okey, macam sebelum ni Syah ada lagu ballad kan, dan Syah ada juga lagu dandut sebab Syah nak appreciate fan-fan Syah dekat Indonesia waktu Syah masuk pertandingan baru-baru ni. Dan sekarang ni Syah keluarkan lagu-lagu yang rancak pula. Bagi Syah tak ada masalah disebabkan ada ramai je artis yang kita tengok ada lagu slow, ada lagu rancak. Dan Syah sebenarnya untuk next nanti insya-Allah Syah akan keluarkan lagu Irama Malaysia ataupun lagu ballad pula. Dan Syah nak lagu rancak ni maknanya tak nak tumpu satu, maybe disebabkan satu Shiha punya identiti sendiri, Shiha memang suka yang fun-fun actually. Dalam masa yang sama Shiha love juga lagu-lagu ballad. So Shiha nak at least ada variety di mana fan-fan Shiha kalau diorang macam nak mood macam diorang boleh dengarkan lagu ni. Kalau mood diorang tiba-tiba macam diorang boleh dengarkan lagu lain. So diorang ada variety. Kalau tiba-tiba Fat dan juga Nas nak macam nak exercise pinggang, boleh dengar Pipi Yama. So semuanya boleh lah. Shiha, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi cerita dan pengalaman bersama-sama kita. Dan insya-Allah Irama akan meletup. Layari di YouTube. Setakat ni dah dekat 15,000 penonton sekarang. Amin. Jangan lupa untuk tengok. Jangan lupa untuk tengok lirik video di YouTube Alternate Records and Talent. Please support kita punya lagu-lagu tempatan. Betul. Sebab kata Nas, kita support. Hashtag kita support. Dan kita saksikan single terbaru Shiha, Irama di Malaysia hari ini. Dan kita jumpa besok. Apa topik kita besok? Bye.
Okey, kita dah pun bersama dengan Syiha. Okey, yang menariknya esok kita nak bawakan, kita dah pun membukakan sektor ekonomi kan? Ya, kita tepat bawakan sekali. pada esok lah bincangkan tentang perkara itu nanti. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, semuanya kita paparkan di Malaysia hari ini. Saya Nazruddin Rahman. Saya Fazli Fuad. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Mari sama-sama. Sekilas pandangan di mata, sejelas rasa indah berganda. 11 kali ku tertanya, adakah kau memukau atau bergurau? Asyik mengadang-adang cukup jika kau perlu. Ya gantilah hatiku, cairkan yang terbeku. Papa paralan.